Bertemu kembali kita di dalam video yang berkaitan dengan taburan kebarangkalian selanjar. Jika anda masih ingat, video sebelum ini telah memberi penerangan mengenai taburan normal dan taburan normal piawai. Okay, saya akan bermula dengan taburan normal piawai seperti yang telah pun dijelaskan sebelum ini. Taburan normal piawai berbentuk loceng dan berbentuk simetri dengan mu dia sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Dan hubungan di antara taburan normal dan taburan normal piawai iaitu Z sama dengan X tolak mu bagi sigma, dan luas di bawah kelok normal piawai boleh digunakan untuk mendapatkan nilai kebarangkalian. So dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan jadual normal piawai untuk mendapatkan nilai kebarangkalian yang tertentu. Okey, andaikan kita ada soalan seperti berikut. Iaitu berdasarkan jadual normal piawai, kirakan kebarangkalian yang berikut, iaitu kebarangkalian Z lebih kecil daripada 1.6, kebarangkalian Z lebih kecil atau sama dengan Z lebih kecil daripada negatif 1.6, kebarangkalian Z di antara negatif 1.6 dan positif 1.6, kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.39, dan kebarangkalian Z di antara negatif 2.78 dengan negatif 2. Dan kita tahu jadual ataupun kelok normal piawai berbentuk loceng, dan nilai-nilai kebarangkalian yang saya sebutkan ini ialah dia bersamaan dengan luas di bawah kelok normal piawai. Dan untuk mendapatkan nilai kebarangkalian, kita perlu mendapatkan luas di bawah kelok, dan luas di bawah kelok tersebut boleh diperoleh dengan merujuk kepada jadual normal piawai. Jadi sebelum itu, sebelum saya teruskan, perlu diberi perhatian bahawa bagi taburan kebarangkalian selanjar seperti taburan normal X dan taburan normal piawai, kebarangkalian sebagai contoh, kebarangkalian Z lebih kecil daripada 1.6 adalah bersamaan dengan kebarangkalian Z lebih kecil atau sama dengan 1.6, iaitu simbol lebih kecil adalah sama dengan simbol lebih kecil atau dan sama dengan. Begitu juga untuk simbol lebih besar dan simbol lebih besar ataupun sama dengan. Ini hanyalah untuk kes taburan kebarangkalian selanjar saja. Okey, cuba kita lihat bagaimana kita boleh menggunakan jadual normal piawai untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, inilah contoh jadual normal piawai bagi Z. Seperti yang saya edarkan dalam kelas, ada beberapa jenis jadual. Okey, untuk kali ini saya gunakan jadual ini, iaitu bagi jadual normal piawai. Kalau awak lihat di sini, kalau anda lihat di sini, okey, diberi nilai Z daripada nilai Z 3, negatif 3.0, negatif 3.01, sehinggalah nilai Z yang paling besar diberi di sini ialah positif 3.09. Ini nilai-nilai Z yang diberi. Jadi umumnya Z yang terlibat yang diberi dalam jadual antara negatif 3 hingga positif 3. Okey, semua nilai-nilai Z adalah diberi pada kolom yang pertama dan baris yang pertama yang ini. Sampailah 0.9, itu nilai Z pada 2 titik perpuluhan. Begitu juga jadual di sebelah kanan ialah untuk nilai-nilai Z positif daripada Z 0.0 positif sehinggalah positif 3. Manakala sama seperti tadi, bahagian baris yang pertama ini adalah nilai-nilai titik perpuluhan bagi Z. Dan bagi jadual normal piawai, kalau lihat di sini, di atas ni ada diberikan bentuk kelok normal piawai dengan luas kawasan belorik yang berwarna kuning ini. Iaitu luas kawasan belorik di sebahagian sebelah kiri nilai Z yang ada dalam jadual. Okey, cuba kita lihat satu contoh bagaimana kita boleh menggunakan jadual normal piawai untuk mencari nilai kebarangkalian. Contoh katalah saya nak dapatkan nilai kebarangkalian Z lebih kecil daripada positif 1.6. Jadi bila kita lakarkan Z, nilai Z 1.6, okey, oleh kerana nilai kosong iaitu nilai min bagi Z berada di tengah, nilai 1.6 akan berada di sebelah kanan seperti yang ini. Okey, Z 1.6, nilai positif 1.6 akan berada di sebelah kanan kosong. Jadi kebarangkalian Z lebih kecil daripada 1.6 adalah bersamaan dengan luas di bawah kelok dalam julat tersebut. Jadi seperti kawasan berwarna kuning ini. Ini ialah luas kawasan
di bawah kelok yang akan menyamai nilai kebarangkalian Z lebih kecil daripada 1.6. Jadi langkah seterusnya ialah kita cari nilai Z 1.60 di dalam jadual, iaitu nilai Z positif 1.60 dan nilai yang diberi ialah 0.9452. Nilai 0.9452 ini ialah luas di bawah kelok kawasan yang berwarna kuning ni. Itu nilai di sebelah kiri, nilai Z 1.6. Oleh kerana kebetulan luas kawasan blue ray yang kita nak cari ini sama dengan luas yang diberikan dalam jadual, iaitu 0.9452. Oleh yang demikian, kebarangkalian Z lebih kecil daripada 1.6 bersamaan 0.9452. Okey, jom kita lihat contoh yang lain pula. Okey, katalah saya nak dapatkan kebarangkalian Z lebih kecil daripada negatif 1.60. Okey, di manakah nilai kedudukan negatif 1.6? Oleh kerana kosong berada di tengah-tengah, negatif 1.6 mesti berada di sebelah kiri seperti yang ditunjukkan ini. Dan luas nilai kebarangkalian akan bersama dengan Z lebih kecil daripada negatif 1.6. Dia merujuk pada luas kawasan blue ray yang berwarna kuning seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Dan seterusnya kita cari nilai Z sama dengan negatif 1.6. Itu dia berada di bahagian nilai Z yang negatif. Jadual sebelah kiri 1.60. Itu kolom titik puluhan untuk kosong. Dan nilai yang diberikan ialah 0.0548. Ini ialah luas di sebelah kiri nilai negatif 1.6 dan dia bersamaan dengan luas kawasan blue ray yang kita nak cari, iaitu luas kawasan yang berwarna kuning ini. Jadi nilai 0.0548 dia akan bersamaan dengan nilai kebarangkalian Z kurang daripada negatif 1.6. Itu adalah contoh yang kedua. Okay, cuba kita lihat contoh yang ketiga pula. Okay, katalah saya nak dapatkan kali ini kebarangkalian Z di antara negatif 1.6 dan positif 1.6. Okay, lagi sekali kita lukis kelok normal yang berbentuk loceng. Nilai kosong berada di tengah-tengah. Labelkan, tandakan kawasan Z di antara negatif 1.6 dan positif 1.6. Negatif 1.6 akan berada di sebelah kiri kosong. Positif 1.6 akan berada di sebelah kanan. Dan luas kawasan yang nak dicari ialah seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini, dalam dalam rajah tersebut, iaitu kawasan A, iaitu Z antara negatif 1.6 dan positif 1.6. Okay, seperti dua contoh tadi, kita cari nilai Z yang berkaitan. Yang pertama ialah nilai Z negatif 1.60, iaitu 0.0548. Seperti yang saya sebut tadi, nilai 0.0548 ialah luas di sebelah kiri Z negatif 1.6, iaitu dia bersamaan dengan luas kawasan berwarna kuning ataupun kawasan B 0.0548. Manakala kalau kita lihat pada nilai Z sama dengan 1.6 seperti yang ditunjukkan, Z 1.60, 0.9452. 0.9452 ialah luas di sebelah kiri nilai Z 1.6, iaitu bersamaan dengan luas kawasan A dan kawasan B. Tetapi soalan hanya memerlukan kawasan A. Oleh yang demikian, kita perlu buat ubah suai sikit, pengubahsuaian ke atas nilai luas nilai kebarangkalian yang diberi. Jadi kita boleh tulis kebarangkalian Z antara negatif 1.6 dan positif 1.6 adalah bersamaan dengan kebarangkalian Z lebih kecil daripada 1.6, iaitu luas kawasan A dan B 0.9452, tolak dengan kebarangkalian Z lebih kecil daripada negatif 1.6, iaitu kawasan B sahaja. Jadi dia bersamaan dengan 0.9452 tolak dengan 0.0548. Jadi nilai kawasan A sama nilai kebarangkalian yang dicari ialah 0.8904. Jadi di sini kita perlu buat pengubahsuaian sedikit ke atas nilai kebarangkalian yang diperoleh daripada jadual. Okey, cuba lihat soalan seterusnya. Katalah kali ini saya dapat kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.39. Okey, seperti biasa lukis kelok normal. Nilai kosong berada di tengah, nilai min bagi Z berada di tengah. Okey, positif 1.39 akan berada di sebelah kanan
dengan kebarangkalan Z lebih besar, bermaksud kita akan dapatkan luas di sebelah kanan 1.39 iaitu kawasan A. Dan bila kita lihat nilai Z positif 1.39, okey, jadi 1.3 2 titik kumpulan adalah 9, iaitu di hujung ini, dan 0.09 ni adalah untuk Z 1.39 dengan nilai yang diberi ialah 0.917. Dan nilai 0.917 ini ialah luas di sebelah kiri 1.39, iaitu dia adalah luas kawasan yang berwarna kuning ini ataupun luas kawasan B. Dalam soalan kita perlukan luas kawasan A. Jadi apa yang kita perlu buat ialah oleh kerana luas di bawah kelok sama dengan 1, untuk dapatkan luas kawasan A, dalam jadual diberi luas kawasan B, jadi kita perlu 1 tolak kebarangkalan Z lebih kecil daripada 1.39, iaitu luas kawasan B, dia sama dengan 1 tolak 0.9177. Jadi luas kawasan A yang dicari ialah kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.39, iaitu kawasan A sama dengan 0.0823. Jadi ini adalah luas cara untuk mendapatkan luas kawasan A, nilai kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.39. Seterusnya, jika saya nak kita ada contoh kebarangkalian Z di antara negatif 2.78 dan negatif 2. Cuba kita labelkan. Kita tentukan luas kawasan melorik di bawah kelok dalam rajah normal Z. Okey, negatif 2.78 berada di sebelah kiri kosong. Begitu juga negatif 2 berada di luar di sebelah kiri kosong, dan nilai kebarangkalian yang dicari ialah bersama dengan luas kawasan yang berwarna hijau ni, kawasan A. Di mana kedua luas tersebut adalah sebahagian daripada luas di sebelah kiri, bahagian kiri rajah tersebut. Okey, seperti biasa kita cari nilai Z. Yang pertama negatif 2.78, 2.7 titik kumpulan dia 0.08, jadi kita dapat 0.0027. 0.0027 ini ialah luas di sebelah kiri negatif 2.78, iaitu luas kawasan B, luas kawasan berwarna kuning. Dan jika kita pergi pada nilai Z sama dengan 2.0, kita dapat nilai 0.0228. Itu ialah luas kawasan di sebelah kiri Z sama dengan negatif 2, iaitu bersama luas kawasan A dan kawasan B. Jadi kat sini anda perlu berhati-hati, dia bersama dengan luas kawasan A dan kawasan B. Jadi untuk mendapatkan luas kawasan A, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu tolakkan kebarangkalian Z lebih kecil daripada negatif 2, iaitu kawasan A dan kawasan B, tolak dengan kebarangkalian Z lebih kecil daripada 2.78, iaitu kawasan B saja. Dia bersama dengan 0.0228, tolak dengan 0.0027. Jadi nilai kebarangkalian bagi kawasan A yang ingin dicari, nilai dia ialah 0.0201. Okey, ini satu lagi contoh di mana ada sedikit pengiraan yang perlu dilakukan apabila kita nak mencari luas kawasan di bawah kelok ataupun nilai kebarangkalian Z normal piawai. Okey, ini adalah satu latihan untuk anda. Okey, di sini saya ada lorikkan kawasan A. Ada dua nilai Z, 0.84 dan 3.06. Soalan untuk anda jawab ialah berapakah luas kawasan A? Okey, ini saya tinggalkan untuk anda jawab. Anda pastikan jawapan dia ialah luas kawasan A ialah 0.2194. Ini ialah nilai kebarangkalian Z antara 0.84 dan 3.06. Okey, selamat mencuba. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.